Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. And if you guys are new to my channel, I am Wan Harrison and I'm going to share beneficial content with you guys. Don't forget to like, comment and also subscribe to my channel. 노란 책을 읽어 내려가. Saya ada tanya dekat Instagram followers and kawan-kawan ramai yang jawab patut buat nombor 1 dan juga 4. Nombor 1 dan juga 4 tu ialah nombor 1 macam mana nak bercakap dengan confidence and dalam bahasa Inggeris, and yang keempat tu kenapa saya nak jadi YouTuber. So saya akan buat yang first dulu, bagaimana nak bercakap dengan confidence sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Jadi tengoklah video YouTube ni sampailah ke akhirnya. Jangan skip atau apa-apa ya. Bagaimana nak confidence masa bercakap dengan orang, sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau bahasa apa sekalipun, bahasa Cina ke bahasa Tamil atau sebagainya. Ada cara-cara tertentu bagaimana kita nak confident dan bagaimana kita boleh menyampaikan kata-kata tu dengan sangat bersemangat dan boleh didengari oleh audience dan membuatkan audience merasa apa yang kita katakan itu memberi manfaat kepada mereka dan juga dapat kena ke sasarannya, itu ke hati mereka supaya masuk ke dalam lubuk hati dan juga fikiran mereka. Baiklah, untuk kategori pertama kita akan pergi kepada fizikal dahulu. Apa yang diperlukan oleh fizikal supaya kita boleh bercakap dengan confident dan nampak tenang semasa penyampaian. Yang pertama sekali ialah kita perlulah memakai pakaian yang sesuai dengan tema sesuatu majlis ataupun apa-apa event yang kita pergi untuk kita bercakap. Kita patut pakai pakaian yang bersesuaian. Kalau kita pergi event semasa pertandingan pengucapan awam dan sebagainya, mesti ada pakaian tertentu yang sudah ditetapkan oleh urusia untuk kita pakai. Contohnya kalau adik-adik yang menyertai pertandingan di sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, akan ditetapkan untuk memakai pakaian uniform sekolah, atau kadang-kadang bila ada tema tertentu mereka perlu memakai baju kebudayaan ataupun baju-baju lain yang ditetapkan oleh pihak urusia. Jadi pemakaian tu sangatlah penting semasa kita membuat pengucapan awam. Sebabnya bila kita membuat pengucapan awam, mata akan tertumpu kepada kita, akan tengok kepada kita. Mungkin pengucapan awam kita itu akan berdurasi, akan mempunyai durasi sama ada 3 minit, 2 minit, 1 minit, 5 minit hingga 7 minit. Dan dalam masa itu, semua mata akan tertumpu kepada kita. Dan dalam masa seminit itu, orang boleh melihat dari atas kepala hinggalah ke hujung kaki kita. You boleh tengok macam mana kita pakai tudung, macam mana kita pakai baju dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, walaupun diorang sedang mendengar apa yang kita cakapkan, diorang juga sedang menilai bagaimana peribadi kita, bagaimana juga aspek pemakaian kita dan sebagainya. Kalau contohlah kita pakai selekeh ke sebagainya, mungkin di dalam hati mereka kalau kita cakap perkara yang elok, perkara yang bermanfaat, tapi masih ada di dalam hati mereka tu mempunyai prasangka terhadap kita. Alah, dia ni pakai selekeh nak cakap macam-macam. Macam mana? Tu jadi salah satu faktornya ialah perlu mempunyai pemakaian yang agak sesuai. Tak perlulah cantik sangat pun, tapi perlulah kita ini sentiasa kemas dan mengikuti tema, dan juga yang paling penting untuk Muslim perlulah menutup aurat. Okey, seterusnya dari segi fizikal juga kita kena pastikan kita dah gosok gigi elok-elok. Ni bukannya maksudnya dari segi kebersihan diri. Yang pertama sekali kuku kenalah jaga, kena potong elok-elok. Kalau contoh korang jenis yang color kuku ke, pastikan color tu okey lah. Tapi biasanya kalau kita nak pengucapan awam, tak adalah orang yang akan color kuku ke apa dan sebagainya kan. Kuku pastikan bersih, sebabnya bila kita bercakap kita mesti akan menggunakan body language. Kita akan mempunyai gaya bahasa dari segi gaya badan kan. Jadi bila kita bercakap, orang akan tengok tangan kita, orang akan tengok muka kita, dan muka kita ni juga aspek yang penting. Gigi ni kenalah digosok gigi lah, orang kata kena gosok gigi. Tak ada dekat celah-celah tu ada sayur warna hijau ke, ada lada warna merah ke. Kalau macam tu, memang akan merosakkan pengucapan kita. Terutamanya bila kita bercakap dalam jarak yang agak jauh, agak dekat.
Kalau contoh jarak jauh tak apa, tapi kalau contoh kita bercakap jarak dekat, mungkin audience kita cuma 1 meter sahaja daripada kita, mungkin mereka yang fokus pada muka kita tu memang akan nampak lah kita ni gigi ada lada dan sebagainya kan. Kita tak nak lah macam tu. Dan pastikan kalau korang pakai bedak ke, pakai apa-apa makeup tu, pastikan tak keterlaluan dan tak juga macam terlalu menonjol, supaya fokus isi yang kita nak sampaikan tu tidak lari kepada makeup kita dan sebagainya ya. Kalau lelaki tak apa, tak perlu makeup kan, jangan korang pula pergi pakai makeup. Tapi biasa ada juga lah yang jenis pakai makeup kan, bukan makeup, kiranya pakai pelembap bibir ke apa, okey lah sebab bibir kering ke, boleh lah ya. Ada juga kalau untuk lelaki, korang kena pastikan kalau yang ada janggut tu, pastikan janggut tu nampak terurus. Ada misai pun pastikan terurus ya. Tak apa kalau ada janggut tu, tak apa, kan sunnah Nabi. Okey, lepas tu seterusnya kita bercakap pula dari segi aspek kan tadi dah cakap pemakaian kan, tapi kalau pemakaian tu satu lagi nak ingatkan, korang kena pastikan tak terlalu menonjol dan juga tak terlalu, orang kata tak terlalu selekeh. Jadi kena pastikan sederhana lah, tapi ikut kesesuaian tema juga. Kalau korang pergi majlis kebudayaan yang perlukan korang untuk pakai bok-bok ke, yang macam kena memang pakai baju Melayu, pakai baju warisan, kebaya sebagainya kan, yang kena pakai tanjak ke apa semua, korang pakailah, tapi pastikan ikut tema. Kenapa saya tekankan tentang aspek bila korang dah bangun semasa nak bercakap ialah semasa nak keluar, disebabkan korang kena faham, di mana pengucapan awam korang ataupun talk korang tu bukan bermula di saat korang membuka mulut dan mengatakan Assalamualaikum ataupun semasa korang berada di atas stage, tapi ianya bermula sebaik sahaja nama anda dipanggil. Contohnya dia cakap kan, mempersilakan Wan Harisun untuk menyampaikan ucapannya. Jadi bila selepas saja dia cakap ucapannya tu, peranan korang dah bermula dah. Di situ dah bermula saat-saat korang kena pastikan pengucapan awam korang tu mantap. Sebab itulah masa tu audience dah akan tertumpu pada korang dan korang kena bangun dengan elok. Sebab masa tu orang dah mula nak tengok dah, okey, siapa yang keluar, siapa yang nak bercakap tu, macam tu ya. Okey. Lepas tu pastikan masa korang nak naik, kalau ada tangga kan, tangga nak naik stage tu, pastikan naik elok-elok. Kalau yang pakai kasut tumit tinggi ke apa-apa tu, cubalah perlahankan langkah kan. Tapi ni tak apalah kalau lambat sikit, sebab lambatkan langkah tu tak apalah. Ni kalau pakai kasut biasa pun tapi lambat juga, tak tahulah nak cakap apa kan. Sesetengah orang tu dia jadi lambat keluar dari tempat duduk dia disebabkan oleh dia rasa gugup, cemas dan sebagainya. Dan kadang-kadang bila membuat pengucapan awam ataupun bercakap di depan orang ramai, dia mudah merasa gugup dan orang boleh nampak getaran dia tu, boleh nampak dia tengah nervous. Jadi ada juga cara-cara bagaimana kita nak elakkan daripada nervous. Yang pertama sekali, saya pernah baca dekat web lah, artikel ke apa, dia tulis kita kena tiup ibu jari macam tu. Tapi tiup lama-lama lah, dan tiup sekejap je. Tapi saya tak pastilah ni menjadi ke tak lah. Tak ada eksperimen ke apa yang membuktikan ianya berkesan. Itu yang pertama kan. Yang kedua pula, korang kena pastikan korang minum air yang mencukupi, supaya tidak gugup. Sebabnya bila kita minum air ni, dia memberi kita ketenangan sikit. Jadi pastikan bawa air. Kalau tak bawa air, lagilah rasa nervous. Sebabnya alamak, rasa kering tekak lah pas nak bercakap. Macam mana ni, jadi kena bawa air. Lepas tu yang ketiga pula, korang kena pastikan dari segi persediaan korang tu memang dah mencukupi. Kita tadi dah bercakap pasal pemakaian, aspek fizikal, dan juga dari segi bagaimana nak keluar semasa pengucapan awam atau semasa nak bercakap kan. Jadi sekarang kita pergi pula kepada aspek yang sangat-sangat penting, iaitu bagaimana persediaan pengucapan yang korang akan ucapkan. Dah bersedia dari segi pakai dah cantik, dah elok, lepas tu keluar pun dah elok, tapi isi pula tak tahu nak cakap apa. Tu masalah juga. Jadi korang kena pastikan apa isi yang korang nak sampaikan tu adalah bermanfaat dan boleh menarik orang. Okey, dari segi pengucapan pula, dia ada pula bab-bab dia. Dari segi awal, dari pendahuluan, semasa isi dan juga semasa pengakhiran. Untuk pendahuluan, biasanya kalau untuk saya sendiri, tips yang saya suka gunakan ialah yang pertama sekali dengan menggunakan quotes. Semasa kita bercakap, pendahuluan kita boleh menggunakan quotes. Quotes ni kata-kata, boleh jadi daripada
daripada sastrawan, daripada ahli falsafah, daripada agamawan Islam, agamawan apa-apa je lah. Dari segi boleh juga ambil quotes daripada ayat Al-Quran sendiri, dan juga boleh menggunakan kata-kata yang elok-elok lah. Ataupun korang keluarkan ayat-ayat yang korang sendiri gunakan sebagai quotes korang. Macam saya sendiri, setiap kali saya nak bercakap dalam kelas ataupun buat pengucapan awam di mana-mana sahaja, saya mengamalkan menggunakan satu quote sahaja, iaitu tak boleh cakap. Kalau ada kawan-kawan saya yang tengok dan tahu apa quotes yang saya biasa gunakan, mungkin boleh komen dekat section kat bawah, okey? Apa quotes yang saya gunakan semasa presentation ataupun pengucapan saya. Okey. Seterusnya pula, selain daripada quotes tadi, kita boleh gunakan yang kedua, iaitu menggunakan pantun, sajak dan juga syair. Ataupun sajak, tapi korang perlu pastikan jangan terlalu lama, sebabnya kalau terlalu lama orang akan bosan. Tapi cara menggunakan pantun, sajak, syair dan sebagainya ini adalah suatu pendekatan yang sangat bagus, sebab ia boleh menarik penonton kepada kita. Kadang-kadang ada juga orang yang menggunakan lagu untuk menarik orang. Contohnya menyanyi dulu, lepas tu barulah orang tengok dia, lepas tu dia pun terus Assalamualaikum. Untuk cara yang keempat, boleh menggunakan analogi, kadang-kadang cerita dan sebagainya. Contohnya macam kita boleh membuat cerita. Contohnya pada zaman dahulu ada seekor arnab dan kura-kura, dan masing-masing bla 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 macam tu. Lepas tu dekat-dekat sikit tu seorang pun terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gabung-gabung gitu. Lepas tu seterusnya korang akan cakap bagaimanakah kesinambungan antara cerita yang saya ceritakan itu dengan tajuk saya. Tajuk saya pada hari ini ialah macam tu lah, dia kena link dengan apa yang kita ceritakan tu. Pastikan related lah. Jangan pula korang cerita pasal anak dengan kura-kura, lepas tu seterusnya korang bercakap pasal kebersihan pula. Tak kena, orang kata. Seterusnya, pastikan semasa korang berucap, ingat masa ya. Jangan tak ingat masa pula. Biasanya ada orang yang berucap ni, dia berucap lama sangat. Yang seminit jadi 2 minit, 3 minit. Yang ni akan mencetuskan kemarahan kepada orang ramai. Bukanlah kepada orang ramai. Contohnya kalau masa sudah ditetapkan kan, untuk 1 minit, kalau korang terlebih, korang akan ambil masa orang lain dan akan melambatkan juga. Contohnya kalau dalam kelas ke kan, kalau korang cakap lebih 1 minit tu, dia akan menyebabkan kelas yang sepatutnya 30 minit je jadi sejam ke dan sebagainya kan. Turn orang lain pun jadi lambat. Jadi korang perlulah patuhi masa. Dan juga kalau dekat event lagi lah, kena patuhi masa supaya tak drag sangat. Selain daripada tu, korang kena juga pastikan masa korang nak bercakap tu, tema tu kena sesuaikan. Jadi isi tu memang penting. Yang ni yang tengah pula. Yang tengah ni adalah isi yang korang kena sampaikan tu perlulah mempunyai manfaat dan perlu juga menarik perhatian orang yang mendengar. Contohnya kalau kita memberi pengucapan awam ke pidato, biasanya yang ni senang sebab lebih berstruktur. Kita dah ada pendahuluan, yang tengah tu kita kena ada 3 isi ke 2 isi ke contohnya, dan seterusnya ada kesimpulan. Kalau untuk yang bercakap macam ni je, depan-depan ni kena sama juga, kena ada struktur juga. Tak bolehlah kita bercakap sewenang-wenangnya je, kena ada struktur supaya kita tak drag masa, supaya kita tak meramban-ramban cakap yang tak betul ke kan, cakap yang terlebih daripada topik ke. Ni lah fungsi kita kena faham struktur tu, kena ada pendahuluan, yang tengah dan juga yang kesimpulan. Tak kisahlah dalam pengucapan awam ataupun bercakap macam saya ni ke sekarang. Kalau korang pandai cakap bahasa Inggeris, tak apa, bagus, sangat bagus. Sebab sekarang tu yang kita nakkan kan, sebab ramai yang nak pandai cakap bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu tu pun wajib kena pandai. Sebabnya kita bercakap ni, kalau di universiti, di sekolah tak apalah, memang audience kita tu adalah pelajar universiti dan sebagainya. Tapi kalau kita nak menyampaikan kepada audience yang lebih besar lagi, kepada masyarakat, bahasa Melayu kita perlulah mantap. Sebabnya kita nak sampai kepada masyarakat, takkan nak sampaikan dalam bahasa Inggeris je. Tak semua masyarakat Malaysia tahu bahasa Inggeris. Jadi kalau kita sampaikan dalam bahasa Melayu, ia lebih senang difahami, lebih senang faham kepada penonton dan juga masyarakat Malaysia sendiri. Bila kita senang sampaikan bila penonton senang faham apa yang kita cakap, jadi secara tak langsung apa yang kita sampaikan itu berjaya. Bagaimana nak mahir bercakap dalam bahasa Inggeris, communicate in English, saya akan cover dekat
video yang selanjutnya mungkin dalam bahasa Inggeris juga, tapi saya akan buat subtitle supaya lebih difahami, ya, senang untuk masyarakat faham. Bagi diri saya sendiri, saya memang suka bercakap, sama ada di dalam platform online ataupun platform offline. Sebab dulu memang saya pernah bercita-cita untuk menjadi seorang wartawan, pernah bercita-cita nak jadi host wanita hari ini, tapi saya tak berminat sangat lah sebab takut apa-apa nanti kan. Okay, and then memang saya sangat minat bercakap. Saya suka ada depan kamera, tapi kalau depan audience pun saya suka. Kalau contoh orang buat pertandingan ke apa-apa, memang saya berminat sangat untuk buat ucapan ke. Memang benda-benda yang pengucapan ni, contoh kalau dekat sekolah, biasanya kan kita ada lisan kan. Yang tu lah exam yang saya paling suka, sebab saya rasa bukanlah senang, tapi benda yang sangat saya suka. Tadi saya dah menceritakan sedikit sebanyak bagaimana untuk bercakap dengan yakin di hadapan orang ramai dan juga di hadapan kamera ini. Jadi kalau nak bercakap di hadapan kamera ni, lagilah orang cakap memerlukan banyak effort, sebabnya kan kamera, orang tak nampak kita face to face kan, orang tak tahu bagaimana diri kita yang sebenar. Tapi salah satu cara untuk di dalam platform social media ni, kita kena pastikan kita konsisten untuk pastikan orang mengetahui bagaimanakah sebenarnya personality yang kita ingin tunjukkan kepada mereka. Satu lagi perkara yang perlu korang ingat, semasa kita membuat presentation, pengucapan awam ataupun kita bercakap, mungkin akan ada orang yang memberi soalan, mungkin akan ada tanda tanya daripada audience, daripada kawan-kawan dan sebagainya. Pastikan korang dapat menjawab soalan tersebut. Tetapi kalau ditanya soalan mengenai fakta ataupun perkara yang korang tidak tahu, janganlah korang katakan korang tahu. Jangan nak buat apa tu orang panggil palatau ke apa kan. Jangan nak buat pandai-pandai tahu. Contoh macam facts kan, orang tanya betul ke facts ni, korang macam betul menurut bla 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 bla. Jangan macam tu, jangan elakkan macam tu. Kalau kita tahu, cakaplah tak tahu. Janganlah disebabkan kita ni orang lain memahami fakta yang salah. Kalau tak tahu, cakap saya akan cuba membuat lagi penyelidikan, research pasal ni dengan lebih mendalam. Macam tu. Janganlah pula putar goreng je ikut yang korang rasa korang nak cakap kan. Tak elok macam tu. Jangan buat macam tu, ya. Lepas tu, kalau bercakap dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ni agak berbeza, sebab kemahiran orang berbeza-beza juga kan, ikut orang. Jadi ada yang pandai, ada yang tak pandai. Tak mengapa, kita boleh belajar. Benda yang tak pandai tu kita boleh belajar. Kalau kita lahir-lahir je dah pandai, baik tak payah lahir lah. Sebabnya kita lahir ke dunia ni untuk mempelajari bagaimana untuk kita membuat sesuatu. Kalau kita dah lahir-lahir memang dah pandai, dia tak ada rasa kemanisan bila kita dah berjaya mendapatkan sesuatu yang kita usahakan. Apa yang saya kongsikan sebentar tadi berguna untuk kedua-dua pengucapan, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa apa-apa sekalipun, boleh menggunakan teknik yang sama. Yang seterusnya pula, ada juga orang yang tanya macam mana nak bercakap in English dengan confidence kan, sebab ada yang grammar terabur ke ataupun tak pandai apa-apa ke. Jadi saya ada tips bagaimana nak lebih excellent bila kita communicate in English, and how to understand English better and how to learn English better. So I have my own way. So if you guys want to know more about the English one, so please wait and stay tuned for the next video.